Syahadan termasyurlah pada segala negeri bahawa Demang Lebar Daun mendapat anak raja 3 bersaudara dari Bukit Siguntang, dan daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain. Maka datanglah Pati Suatang, Raja Minangkabau, ke Palembang dengan segala pegawai dan rakyat sekaliannya. Minta seorang anak raja itu hendak dirajakannya di alam Minangkabau. Maka oleh Demang Lebar Daun diberikannya yang bernama Sang Siperba, serta dengan sekalian alatnya. Maka oleh Pati Suatang dibawanya kembali ke alam Minangkabau, dirajakannya di sana. Selama baginda kerajaan di alam Minangkabau itu, maka batang jelatang ayam pun terlalu besar. Diperbuatkan tiang balai baginda, lain daripada anak cucu baginda, tiada siapa dapat duduk di sana kegatalan. Dan batang saluguri akan baluhan tabu, dan batang pulut-pulut baluhan gendang, dan ruyung kayang dapat diperbuatkan tetaran lembing menjadi pagar istana baginda itu. Sebab itulah alam Minangkabau itu dinamai pagar ruyung. Yang tersebut datang sekarang. Syahadan Pati Suatanglah akan bendahara baginda, memerintahkan kerajaan baginda. Bermula ke Tanjung Pura pun kedengaranlah. Rajanya pun telah hilang, maka patihnya datang ke Palembang, meminta anak raja itu kepada Demang Lebar Daun akan dirajakannya di Tanjung Pura. Maka diberikannya Krishna Pandita dengan alatnya. Tinggallah nila utama kerajaan di Palembang di pangku Demang Lebar Daun. Setelah berapa lamanya baginda dalam kerajaan bergelar Seri Tribuana, maka baginda pun hendak beristeri. Maka baginda menyuruh memanggil Demang Lebar Daun. Maka Demang Lebar Daun pun datang menghadap, duduk menyembah. Sembahnya, "Apa kehendak duli tuanku memanggil Patik?" Adapun Demang Lebar Daunlah memulai asal berbahasa kepada raja bertuanku berpatik itu, serta meletakkan adat Melayu setengahnya. Maka titah Seri Tribuana adalah kita memanggil paman ini, kita hendak beristeri. Carikan kita, adakah paman? Maka sembah Demang Lebar Daun. "Baiklah tuanku, yang mana titah duli tuanku yang maha mulia Patik junjung." Seraya ia menyembah lalu kembali menyuruh mengambil anak raja-raja, barang yang baik dipersembahkan kepada Seri Tribuana. Setelah malam, dibawalah baginda beradu. Setelah siang hari, maka dilihat baginda anak raja itu sekonyong-konyong kedal. Maka dikembalikanlah baginda kepada Demang Lebar Daun, minta carikan yang lain pula. Maka dipersembahkannya pula, serta dibawa baginda beradu ke Dar pula. Maka habislah anak raja-raja dalam negeri Palembang itu, serta dibawa baginda beradu ke Dar pula semua tubuhnya. Maka dipersembahkan oleh Demang Lebar Daun mengatakan, "Tiada lagi anak raja-raja dalam negeri Palembang ini yang baik." Hatta maka terdengarlah kepada Seri Tribuana akan baik paras anak Demang Lebar Daun. Pada zaman itu, seorang pun tiada sebagainya yang dibawa angin ini. Maka baginda pun beralihlah akan anak Demang Lebar Daun itu. Hendak dipinta oleh baginda, kalau tidak diberi oleh Demang Lebar Daun. Dengan hal demikian, jadi masygulah baginda. Beberapa hari baginda tiada keluar diadap oleh orang di balai. Setelah Demang Lebar Daun melihat yang demikian itu, lalu ia masuk ke penghadapan dalam. Maka ia pun bertanya kepada dayang-dayang, "Apa mulanya duli yang di pertuan telah beberapa hari tiada keluar semayam?" Maka oleh dayang-dayang itu, semuanya hal kelakuan baginda itu dikabarkannya kepada Demang Lebar Daun. Setelah Demang Lebar Daun mendengar kabar dayang-dayang itu, maka ia fikir dalam hatinya, ada juga sesuatu yang dikuyuhkan oleh anak raja ini.
Baik aku bertanya kepadanya. Setelah ia berfikir, maka kata Demang Lebar Daun, pergi Dayang, persembahkan ke bawah duli yang dipertuan. Katakan Manira hendak menghadap. Demang Lebar Daun yang permulaannya berbahasa kepada Raja Melayu yang dipertuan itu, maka dayang-dayang itu pun masuklah menghadap baginda. Persembahkan Demang Lebar Daun hendak menghadap baginda itu. Maka seri-teri Buana pun keluar semayam di hadap Demang Lebar Daun. Dipandangnya muka baginda pucat-pucat berseri, selaku-laku ada menaruh berahi. Maka sembah Demang Lebar Daun, daulat tuanku, patut berdatang sembah. Apa sebab? Maka duli tuanku tiada keluar semayam seperti sedia kala. Apa juga duli tuanku kehendaki, tiada akan duli tuanku peroleh itu. Kerana negeri Palembang ini, duli tuanku yang empunya dia. Patut sekalian, ini hamba yang khas sekadar mengembalai sahaja. Jangankan setara yang lain, yang duli tuanku kehendaki tiada akan tuanku peroleh. Jikalau atas nyawa patut sekalian duli tuanku kehendak, patut persembahkan. Jikalau tiada yang demikian, sembah patut ini bukanlah patut sekalian hamba Melayu. Setelah Seri-teri Buana mendengar sembah Demang Lebar Daun itu, maka baginda fikir dalam hati, jika demikian, baiklah aku katakan rahsiaku ini, mudah-mudahan ku peroleh, karena tiada tertanggung berahiku ini. Maka titah baginda, adapun rahsia dalam hati hamba ini terlalu besar, jikalau hamba katakan pun tiada akan hamba peroleh. Maka demikianlah hal hamba. Maka sembah Demang Lebar Daun, daulat tuanku, mengapa tuanku berlindung titah lagi? Kerana sembah patut ke bawah duli yang maha mulia telah putus. Tiada hamba Melayu itu dapat menyalahi kehendak tuannya. Maka titah baginda, adalah hamba mendengar kabar paman konon ada menaruh seorang anak perempuan amat baik parasnya. Jikalau dengan ikhlas paman, inilah yang hamba pohonkan kepada paman.